Jadi sebagaimana biasa kita mulakan majlis kita pada malam ni dengan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fahdafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya marusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam mal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini hawduka as-safil mubarrad wirduna yawman nusyuri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika alimu sirri wa afa mustajibu da'awati rabbi irhamna jami'a bi jami'i salihati Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wassalatullahi ala Ahmad adda tahriris tuturi Ahmadul Hadi Muhammad sahibul wajhil muniri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu salam alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ni kita sambung bacaan kitab Intipati Ihya Ulumuddin berkaitan dengan sambungan adab-adab. Pada malam ni kita tengok adab-adab perkahwinan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini, amin. Adab-adab perkahwinan, galakkan berkahwin. Jadi dalam Islam ni, makna segi perjalanan hidup kita sebagai seorang Islam ni, semua ada dia punya aturan-aturan dia, ada dia punya adab-adab dia. Diajar komplit, daripada nak tidur, bangun tidur, nak buang air, sehingga kan perkahwinan ataupun urusan jual beli. Urusan ni dinamakan urusan muamalat kita kan, sesama manusia. Jadi dalam Islam, bab perkahwinan juga ada dia punya hukum-hukum dia, aturan-aturan dia, adab-adab dia. Jadi pertama sekali, galakkan berkahwin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum, wa ankihul ayama minkum. Artinya, dan kahwinilah orang-orang bujang, iaitu lelaki dan perempuan dari kalangan kamu. Jadi ayat dalam Quran ada ayat berkaitan dengan suruh kita berkahwin, dan ayat ni sebut kahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan. Mana kat sini ada dalam ayat Quran tu cerita tentang galakkan suruh kita berkahwin. Okey. Ayat di atas adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah suruh kahwin. Kemudian fala ta'duluhunna an yankihna azwajahun, maka janganlah kamu wahai wali-wali nikah menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Ini juga ayat berkaitan dengan galakkan berkahwin bagi orang yang bercerai, dah bercerai. Bila dia masih dalam iddah ke, dia nak nak rujuk semula, ataupun kalau dia dah habis iddah, tiba-tiba setahun, 2 tahun dan dia berpisah, tiba-tiba hati tu teringin balik. Jadi para wali ni jangan halang. Dia nak balik ke balik, suami ni nak ke isteri dia balik, isteri pun nak balik, jangan dihalang. Apa maknanya? Menunjukkan bahawa Islam ini menggalakkan berkahwin. Ayat di atas adalah sebagai larangan dari menghalang, daripada menghalang si bekas isteri dan bekas suami dari nak kahwin. Sikap sedemikian itu dilarang kuat oleh agama. Lelaki nak kahwin, balik-balik kepada isteri dia, isteri pun nak juga balik kepada suami dia, tapi ayah ni pula jangan ngada-ngada, dia menghalang. Jadi Islam melarang. Dalam menghuraikan sifat dan keadaan para Rasul Allah SWT, Rasul AS, Allah SWT mengemukakan pujiannya dan firman, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyah. Artinya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Rasul sebelummu, dan kami jadikan untuk mereka isteri-isteri dan zuriat keturunan. Di sini Allah telah menyebut untuk menunjukkan betapa besar kurniaan yang dilimpahkan olehnya serta keutamaan yang luar biasa. Allah SWT juga memuji kekasih-kekasihnya yang memohon kebaikan untuk isteri dan anak-anak mereka dalam doanya. Sebagaimana firman-Nya,
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya, dan juga mereka yang diridai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami iman ikutan orang-orang yang mahu bertakwa. Jadi dalam perkahwinan, bila kahwin tentulah ada isteri. Ada isteri, kalau direzekikan dapat anak, maka Allah memuji mereka yang berdoa memohon kepada Allah SWT isteri-isteri, kebaikan isteri-isteri dan anak-anak sekali, kan? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Itu doa yang kita baca. Doa ni adalah daripada ayat Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Inilah doa yang digalakkan kita memohon kepada Allah SWT, yang mana kita minta anak, isteri kita, zuriat kita menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Jadikanlah kami ni imam ikutan bagi orang-orang bertakwa. Maknanya, sebab itu dalam satu ceramah, satu ulama daripada Syria, Syekh Abdul Hadi Al-Kisra, dia datang Rembau dululah 5 tahun dulu kalau tak silap. Dia menyatakan bahawa kita ni bila kita berdoa, maka minta dalam doa kita tu biarlah kita minta yang hebat-hebat pun tak apa. Contohnya dia bawa ayat ni. Contohnya kita minta, ya Allah, Engkau jadikanlah kami ni imam ikutan kita ni, kita zuriat kita tu imam ikutan kepada orang-orang bertakwa. Maknanya pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita menjadi pengikut, tetapi kita jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Ini satu doa yang maknanya, saya nak minta jadi pengikut jadilah, tak kan, minta jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu juga kalau macam contoh kita minta syurga, ya Allah, minta kurniakanlah kepadaku ya Allah syurga yang tertinggi, ya Allah, syurga yang bersama dengan para anbiya. Bukannya minta yang mana dalam kita minta, kita berdoa minta Allah dapat yang bawah sekali pun tak apalah ya Allah. Maknanya kita dalam bab berdoa ni kita boleh minta yang tertinggi sekali. Ya Allah, Kau kurniakanlah aku bidadari yang tercantik sekali ya Allah, berat berjuta-juta pun tak apa ya Allah. Maknanya nampak macam melampau kan. Tapi itulah kita jangan kita rasa macam segan-segan nak minta dengan Allah kan. Tu tengok dalam doa sendiri, dalam doa tu pun ini satu doa yang bukan sekadar minta kita jadi orang takwa, tapi menjadi pemimpin kepada orang yang bertakwa. Jadi Allah memuji kita ni yang bila doa jangan kita tinggalkan anak kita dan isteri kita. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa kita sebagai suami, sebagai bapa, jangan kita tinggalkan doa isteri dan anak-anak kita. Anak kita pula, peranan anak pula, jangan tinggalkan doa ibu bapa kan. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa anak kepada ibu bapa. Bapa pula doa pula untuk isteri dan zuriat. Ini jangan lupa kan. Kadang-kadang kita tak doa. Doa bapa ni makbul. Doa bapa ni makbul. Bukan saja doa ibu makbul, doa bapa tu pun makbul. Ada pun hadis-hadis
yang ada hubungannya dengan persoalan di atas ialah an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Artinya berkahwinlah. Berkahwin adalah sunnahku, dan sesiapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Berkahwin adalah sunnahku, dan siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Dia benci dengan sunnah. Kahwin ni sunnah. Jadi ada satu riwayat, kan? Satu riwayat, kisah ni dalam kitab, saya pernah baca kitab tu, kitab Tazkirah yang karangan daripada ulama Fatani kan. Dia bawa satu kisah riwayat. Dia kata kisah satu orang ni orang soleh lah, orang yang ahli ibadat lah. Jadi dia ni tak nak kahwin. Dia tak nak kahwin sebab dia nak fokus kepada ibadat. Jadi suatu hari dia bermimpi. Dalam mimpi dia tu, dia bermimpi dia berada di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar tu, dalam mimpi dia tu ada budak-budak masing-masing memegang bekas air, cawan bekas air ni kan. Dalam celah-celah ramai-ramai ni tiba-tiba ada budak-budak sibuk lalu-lalu kan, sibuk lalu-lalu mencari bawa bekas air. Kemudian orang yang mimpi tadi, dia pun tahanlah budak tadi, dalam keadaan kehausan tu kan. Dia panggil, mana tu air, minta sikit lah. Macam tu lah umpamanya, bahasa mudahnya, minta air sikit. Tak dapat dah, ni air untuk saya bagi mak ayah saya ni kan. Budak-budak ni dia nak bagi mak ayah dia. Jadi budak-budak ni siapa? Budak-budak ni ialah anak-anak orang Islam yang mati sewaktu mereka kecil kan. Jadi kepada mahsyar nanti budak-budak ni cari, dia nak bagi mak ayah dia minum. Yang mana kalau minum tu dia tak akan dahaga lah selama-lamanya. Lepas tu dia pun terjaga kan. Dia terjaga, sibuklah dia nak kahwin. Kemudian dia bercita-cita supaya kalau dia kahwin dapat anak, dan dia mengharapkan kalau dapat anak tu, anak mati macam masa kecil pun tak apa, macam tu. Sebab dia nampak dalam mimpi dia tu. Tapi memang betul kanak-kanak yang mati masa kecil ni, dia ni lah yang akan memberi, antara yang boleh memberi pertolongan kepada ibu bapa dia. Nanti dia akan tarik ibu bapa dia masuk ke dalam syurga. Jadi jangan tak kahwin. Macam kita ni okey lah, semua kita dah kahwin kan. Tapi ada juga yang tak nak kahwin. Cumanya kahwin tak kahwin ni sebenarnya sudah tertulis, nama kita tu sudah tertulis sejak azali lagi. Kita ni kahwin dengan siapa, isteri kita orang mana, kita mati bila, itu semua dah tertulis. Itulah dinamakan qada dan qadar, ketentuan dan pelaksanaan dia tu bila berlaku, itulah dia nama qada. Selagi belum berlaku tapi dah tertulis tu, nama dia qadar. Itu beriman dengan qada dan qadar, pelaksanaan, ketentuan dan pelaksanaan dia. Jadi kalau macam kita dah tertulis, itulah isteri kita, itulah dia isteri kita. Kita cari jalan macam mana pun, itulah dia isteri kita kan. Tapi kalau ada orang setengah, dia dah tertulis isteri dia dua, contoh kan, dia jalan macam mana pun, potong sini potong, orang duk halang-halang, dah kahwin juga, sebab dah tertulis sejak azal. Okey. Jadi tidak ada istilah kalau-kalau. Islam
kan, dalam kalau ni ada jarum syaitan. Itulah kalau kalau same tak ada kalau dia. Benda tu bila dah berlaku, itulah dinamakan takdir. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wijaun. Artinya, barang siapa antara kamu berkemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Sebab berkahwin itu dapat menyekat pandangan mata dan menjaga kemaluan. Tetapi barang siapa yang tidak berpuasa, maka naklah dia berpuasa, sebab puasa itu melemahkan keinginan. Mampu, kahwinlah. Kalau tak mampu, maka puasa. Kerana dengan berkahwin kita boleh melepaskan nafsu kita. Tapi tak kahwin, macam mana nak lepaskan nafsu? Kena turunkan syahwat itu dengan berpuasa. Hadis di atas menunjukkan bahawa anjuran berkahwin itu adalah untuk mengelakkan timbulnya kerosakan pada pandangan dan kemaluan. Wijak yang tersebut dalam hadis di atas adalah merupakan satu ibarat tekanan kepada nafsu syahwat, sehingga lenyaplah keinginan. Perkataan itu adalah sebagai kiasan dari pengertian lemah keinginan untuk bersetubuh dengan jalan berpuasa. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Apabila datang kepadamu seorang yang kamu sukai agamanya dan kejujurannya, maka kahwinlah ia. Sebab andai kata kamu tidak melakukan demikian itu, maka akan timbullah fitnah di bumi dan kerosakan yang besar. Apabila datang kepadamu seorang yang kamu suka dia ni orang yang baik, dia agama dia, kejujuran dia, kita pula mampu, kahwinlah. Sebab andai kata kamu tidak melakukan demikian itu, maka timbullah fitnah di bumi dan kerosakan yang besar. Hadis di atas merupakan sebab mengapa agama Islam menganjurkan perkahwinan, kerana khawatir timbulnya kerosakan. Tak kahwin tapi nak melepaskan nafsu, maka berlakulah zina berleluasa. Bila zina dah berleluasa sebagaimana hari ini, maka itulah tanda-tanda akhir zaman. Maka turunlah bala, macam-macam bala turun. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, iza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah. Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amalannya, melainkan tiga perkara, iaitu ilmu yang dapat diambil manfaat darinya, sedekah jariah, dan anak yang soleh yang mendoakan keselamatan orang tuanya. Hadis di atas ini menunjukkan sebab berterusan mendapat ganjaran pahala. Salah satu antaranya ialah anak yang soleh. Anak yang soleh, kata Imam Al-Ghazali, anak yang soleh ialah anak yang mendoakan ibu bapa dia. Jadi anak-anak yang tidak mendoakan ibu bapa dia, walaupun dia semayang, walaupun dia pergi surau, tapi dia semayang tak doa pun untuk ibu bapa dia, ini bukan anak yang soleh. Anak yang soleh ni anak yang mendoakan kedua ibu bapa. Jadi kita cubalah ingat-ingatkan anak-anak kita, kan? Jangan lupa doakan ayah, jangan lupa doakan mak, jangan lupa pesan, kan? Kecil-kecil je lah pesan, jangan lupa hafalkan doa tu, kan? Rabbana hablana Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli, ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapaku, kasihanilah mereka.
rahmatilah mereka, kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sewaktu kami kecil. Ini doa ni kena baca hari-hari, walaupun kita ni dah tua, walaupun mak ayah kita dah tak ada, dah 20 tahun dah meninggal, doa ni tetap kita baca. Dan doa ni, inilah dia doa yang maksud sini, doa daripada anak yang soleh. Sampai sebab tu dalam kitab tazkirah yang saya pernah baca dulu, dia kata ada orang yang masuk dalam kubur mati dalam keadaan dia membawa dosa yang banyak, sebanyak gunung, setinggi gunung, tetapi akhirnya bila dibangkitkan nanti di padang mahsyar, segala dosa-dosa dia habis, terhapus. Kerana apa? Kerana pertolongan, kerana doa, amalan daripada orang-orang yang hidup. Antaranya doa daripada anak-anak kan. Dia walaupun ayah dia tu masa meninggal banyak dosa, tapi anak ni tolong minta, ya Allah ampunkanlah dosa mak ayahku, ya Allah ampun. Jadi selama nak menunggu dibangkitkan di padang mahsyar tu, di alam barzah tu, dia dapat kurang asbab daripada doa anak tadi. Bila anak berdoa, maka anak tadi dinamakan anak yang soleh. Dalam hadis ni Nabi kata waladin solihin, anak yang soleh, yad'ulah, yang mendoakan ibu bapa. Jadi kalau anak tu anak soleh, dia berdoa ibu bapa dia. Kalau dia tak mendoakan ibu bapa, dia bukan anak yang soleh. Masa bila nak doa? Adakah masa nanti tunggu mak ayah meninggal? Masa hidup ni lah nak doa, sampai meninggal pun tak apa lah, lagilah kan. Jadi itu antara manfaat orang kahwin. Bila berkahwin, Allah beri rezeki dapat anak. Bila dapat anak, kita didik anak tadi, anak yang jadi anak yang soleh. Bila kita mati, ini pahala tu berterusan. Nyawa kita dah stop, tapi pahala tu mengalir berterusan. Melalui apa? Melalui doa daripada anak yang soleh. Macam kita lepas sembahyang tu kan, Al-Fatihah, kita niatkan untuk mak kita. Lepas tu kan Al-Fatihah untuk ayah kita pula. Berilah satu. Untuk ayah satu Fatihah, untuk mak satu Fatihah. Ataupun bila kita ngaji, kita baca Quran kan, bila kita baca Quran kan, tiap Quran, tiap huruf tu dapat pahala, ada pahala dia. Man qara'a harfin min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca satu ayat, satu huruf daripada ayat Al-Quran tu, dia dapat pahala. Dan pahala tu bukan sekat satu, digandakan kepada 10. Alif lam la aqulu alif lam mim harfin. Tidak aku kata alif lam mim tu satu huruf, tapi Nabi kata alif tu satu, lam tu satu, mim tu satu. Jadi 3 huruf. Alif lam mim 3 huruf, 30 pahala tu kita niatkan sedekah kepada ibu ayah kita, dapat manfaat. Itu penting. Yang pentingnya kita ni orang yang hidup membantu mereka yang dah meninggal dunia. Walaupun setengah orang kata dia dihitung berdasarkan dia punya amalan. Kita yang dah hidup apa nak ni tak boleh memberi manfaat dah kepada si mati. Pula tak boleh memberi manfaat, kita boleh mendoakan dia kan, kita doakan dia. Kita buat tahlil contohnya kan, kita buat tahlil, kita sedekahkan pahala dia untuk si mati. Ada satu kisah saya pernah cerita lah. Satu orang ni dia telah diperlihatkan orang yang dalam kubur tu kena seksa. Jadi dia niatkan, dia ada simpan tahlil sebanyak 70,000 tu kan, dia sedekahkan, bagi untuk penebus daripada kena azab tu. Kerana dia diperlihatkan orang tu kembali dimasukkan ke dalam syurga.
Tapi seboleh-bolehnya kita lah sendiri dengan amalan kita tu kan. Selagi kita hidup, kita buatlah amal banyak-banyak. Tapi bila kita dah meninggal, takkan orang yang hidup tak boleh nak membantu, lebih-lebih lagi anak kita. Boleh bantu dengan doa tadi, dengan sedekah, bacaan-bacaan. Kita baca kan, kita baca Quran tu, baca satu muka surat, dua muka surat, lepas tu berapa banyak huruf-huruf. Kita niatkan hari ni, setiap bacaan kita ni kita niatkan untuk mak kita, ayah kita. Ada satu kisah tu kan, satu orang ni dia pergi ziarah kubur, tapi dia terlelap, dia tertidur. Kemudian dalam tidur dia tu, dia bermimpi. Ni kisah-kisah orang soleh lah ni kan. Tiba dia bermimpi, ada cahaya-cahaya daripada langit, macam-macam percikan bunga api kan. Jadi jatuh. Kemudian dia telah melihat ahli kubur ni masing-masing berebut nak dapatkan cahaya-cahaya yang jatuh tadi kan. Tapi dia penghuni kubur yang dia pergi ziarah tu tak ada pun sibuk-sibuk nak berebut nak dapatkan cahaya yang jatuh tadi. Yang lain berebut. Lepas tu dia tanya, orang semua berebut kutip cahaya-cahaya yang jatuh tu kan, kau kenapa tak pergi ambil? Dia kutip sekali. Dia kata, aku tak perlu benda-benda tu. Dia kata, sebab anak aku sendiri kan, dia khas untuk aku, dia doa khas untuk aku. Yang tu dia orang kutip-kutip tu, dia kutip itulah tu, macam kita kan, ila ratul Nabi summa ila arwah muslimin al-Fatihah kan. Maknanya kita adalah orang jemaah-jemaah yang sedekahkan untuk muslimin tu, berebutlah masing-masing. Tapi yang penghuni tadi, dia kata dia anak dia memang baca Quran, memang khas bagi kat ayah, tak ada nak kongsi-kongsi kan bagi kat ayah. Jadi tak perlu nak berebut. Itu jenis menunggu anak tak hantar-hantar, tunggu anak tak hantar-hantar. Dapatlah jemaah surau sekali bagi Al-Fatihah kan, rebut kan. Kita niat kita Nabi summa ila arwah muslimin wal muslimat Al-Fatihah, dapatlah share. Jadi siapa anak kau? Dia tanya. Dia kata, anak aku dia ada berniaga dekat pasar. Dia ada berniaga dekat pasar. Cuba pergi tanya dia kan. Jadi dia pun terjaga, dia pun mimpi tu macam real. Jadi dia pergi cari anak tu. Jadi anak dia berniaga daging. Sementara anak dia tadi menunggu customer datang, dia baca Quran. Dia kata, aku telah mimpi ayah kau, tapi suasana ayah kau tu dalam keadaan tenang, tak sibuk dah macam orang lain berebut benda kan. Apa amalan kau untuk ayah kau? Dia kata, sementara aku tunggu customer, aku baca Quran ni, setiap pahala yang aku dapat daripada ni aku bagi dekat ayah aku. Sebab tu ayah dia relax, tak ada nak tunggu-tunggu. Macam kita lah nanti, sekarang ni kita boleh lah, kita tak tahu lagi suasana kan. Tapi bila kita dah meninggal nanti, masa tu barulah kita tahu, mana anak aku punya doa ni tak sampai-sampai ni kan. Mana anak aku punya doa tak sampai-sampai. Tunggu seorang ni, mana doa ni tak sampai, Masa tu lah barulah kita rasa menyesalnya, sebab kita tak pesan anak-anak kita kan. Jangan tinggalkan doa. Itu manfaat daripada perkahwinan. Ceritanya manfaat daripada perkahwinan. Apa manfaat dia? Bila dapat anak, lepas tu anak tu pula jadi anak yang soleh. Jadi bila anak yang soleh, dia doa tu sampai kepada si mati, maka boleh terhapus dosa. Kalau dia, ya Allah ampunkan dosa dia. Jadi kalau kita doa ni, macam kita duduk sini kan, kita doa, kita niatkan Al-Fatihah. Tapi kalau kita pergi ziarah kubur ibu bapa kita ziarah, kita duduk ni kubur dia contoh,
Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita tak ada niat, tapi kita baca tu kat dekat kubur, sisi kubur tadi, direct terus dapat. Itu manfaat kita pergi ziarah kubur. Tapi kalau kita tak dapat ziarah, mungkin jauh, maka kita sedekahkan Fatihah tadi, niatkan dalam hati. Itu cerita manfaat kahwin. Kalau dalam kitab Muhimmah, dia bawa pula manfaat kahwin, dan ada juga kecelakaan binasanya orang yang berkahwin. Mana dia cerita tentang manfaat orang berkahwin ni, lepas tu binasa orang berkahwin ada juga. Apa dia binasa orang berkahwin ni? Bila dia dapat anak ni dia tak didik dengan agama, kan? Dia berkahwin, isteri dia tak didik dengan agama. Isteri inilah nanti, anak inilah nanti akan heret dia masuk dalam api neraka. Ini kecelakaan, kebinasaan bagi orang yang berkahwin. Orang bujang dia tak terlibat, siapa nak tarik dia, kan? Dia tak ada anak. Tapi kalau orang yang ada anak tapi dia silap, dia tak didik anak dia dengan agama, inilah nanti bila Allah perintahkan malaikat kumbankan anak dan isteri masuk dalam neraka, maka anak ni, isteri ni akan claim. Oleh kerana bila dia melihat maraknya api neraka tu, maka dia tak peduli dah ayah dia yang disayang masa kat dunia ni, kan? Masa dia tengok neraka nanti dia tak peduli dah. Dia akan claim, ya Allah, sebenarnya aku ni, ya Allah, dulu ni lah orang tua ni marin ni tak ada suruh saya, kata kan. Dia tak suruh saya tutup aurat, dia tak suruh saya semayang. Kalau dia suruh, confirm saya buat. Dia claim macam tu. Dia nak lepaskan diri dia, dia letak kesalahan tu pada si bapa tadi. Maka tak boleh lari masa tu, kan? Tak boleh jawab lah. Sebab tu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Tiap-tiap orang tu pemimpin. Setiap orang yang jadi pemimpin, dia akan ditanya tentang orang bawah ni. Macam bapa, suami, dia menjadi pemimpin dalam rumah tangga, pasti dia akan ditanya. Jadi sebab tu penting kita mendidik anak-anak kita, isteri kita dan anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita dah besar, kita tetap kena ingatkan dia tentang agama ni. Macam mana semayang dia, macam mana dia punya tentang agama dia. Tidak nanya kita. Itu dalam kitab Muhimmah tu sebut seronoknya orang berkahwin, lepas tu binasanya orang berkahwin. Bila dengar kebinasaan orang berkahwin, susah, kan? Kemudian sambung mana tadi? Hilang pula dah. Hadis di atas ini menekankan sebab-sebab berterusan mendapat ganjaran pahala, dan salah satu di antaranya ialah anak soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Ini tentu saja tidak mungkin akan diperolehi kecuali dengan perkahwinan yang akan melahirkan anak yang soleh. Kalau tak kahwin, mana nak dapat anak? Adapun dia kata saya tak kahwin pun tak apa, anak tak ada pun tak apa. Anak kucing kan, anak kucing kan, anak kucing dia bela tengok kat rumah seseorang, alah sayang, dengar kan, siapa cakap dengan siapa ni, rupa dengan kucing. Tapi kucing tak ada lah juga manfaat, mungkin dia senyap-senyap, dia doakan kita bila kita meninggal, tapi tak sama dengan doa daripada anak yang soleh tadi. Adapun keterangan dari Atsar, maka dapat disebut di antaranya ialah huraian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan ibarat seorang yang beribadat tidak sempurna sehingga ia berkahwin. Huraian di atas dapat ditafsirkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menganggap perkahwinan itu termasuk ibadah atau sebagai penyempurnaan kepada ibadat itu sendiri. Dapat juga ditertikan bahawa hati seorang itu tidak akan terjamin dari pengaruh syahwat kecuali dengan berkahwin. Hati orang ni belum tentu dapat kontrol kecuali dengan kahwin. Dah kahwin tak dapat kontrol lagi, kahwin lagi. Tak dapat kontrol lagi, kahwin lagi. Tak dapat kontrol lagi, kahwin lagi. Disekat-sekat tu yang jadi tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri selalu bertanya kepada anak-anaknya bila mereka itu telah masuki alam dewasa dengan berkata, jikalau engkau ingin berkahwin, maka saya akan mengahwinkan kamu. Sebab seseorang itu apabila melakukan zina, maka terlepaslah keimanan dari hati. Hari ini bukan sekadar orang yang belum kahwin zina. Baru-baru ni viral, kan,
semua kes isteri orang, kes isteri orang. Ada satu tu dia suami dia niaga pasar malam ke tak tahulah kan, kat Melaka kan. Dia tertinggal barang agak dalam perjalanan, orang rumah pula tengok laki saya dah pergi kata kan. Bawa laki masuk datang rumah, masuk dalam rumah. Suami tadi dah pergi niaga, agak tertinggal barang ke tertinggal apa, patah balik tengok isteri, tengok ada lelaki dalam rumah, tak menjerit. Banyak kes. Jikalau kau ingin berkahwin, maka saya akan kahwinkan kamu, sebab seorang itu bila melakukan zina maka terlepaslah keimanan dari hatinya. Adapun faedah-faedah yang diperoleh dari perkahwinan itu ada 5, iaitu anak. Kedua, melemahkan syahwat. Ketiga, mentertibkan rumah tangga. Rumah tangga jadi tertib. Kalau dulu bujang kan, bujang tuala macam ular sawa kan, melengkar tu kan, kain pelekat pun melengkar, macam bujang. Bila ada orang rumah melengkar juga, orang rumah lah orang tua pun tapi dia bebek pun dia kemas juga. Jadi mentertibkan rumah tangga, meramaikan keluarga, dan menggiatkan diri untuk berusaha mencukupkan keperluan ke seluruh keluarga. Kalau masa bujang malas, cukup makan sendiri cukup, tapi bila dah kahwin, itu antara faedah. Bila dah kahwin, otak jalan macam mana ni, nak anak dah seorang, anak tambah lagi 2 orang, macam mana nak cari duit. Tu faedah ni. Perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh, wallahu a'lam. Yang ni kita tengok minggu depan insya-Allah. Perkara yang perlu diambil perhatian dalam memilih jodoh. Nanti kalau kita nak pilih jodoh, kita tengok ni untuk kita lah kan. Auzubillahi minasyaitanir. Kita tutup tadi, kita tak selawat tafrijah kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunahlu bihil rahibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lum billah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tafariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa
في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.